السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى شرف النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذريته والصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ولمشايخنا ولمعلمينا ولوالدينا ولأزواجنا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. بسم أصل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فعباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang berusaha ayahanda pengurusi warisan Aliyatan Kuasa, Ashabul Fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila sama-sama kita rafa'kan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah telah memberi ruang dan peluang kepada kita untuk sama-sama berada di rumah Allah yang mulia ini pada hari yang baik, di masa yang baik ini, di bulan yang baik, bulan yang istimewa, bulan penutup segala bulan, bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita semua dalam kebaikan dan perkara yang disebutkan manusia yang sentiasa beriman dan melakukan amal saleh sepanjang hidupnya sebelum Allah jemput dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan yang dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah bagi kita ruang masa kita berada di akhir bulan, di akhir tahun bagi tahun ini, di tahun 1443 Hijri, dan kita berada di 10 yang terawal bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita dapat gunakan kesempatan ini untuk melakukan amal saleh. Kerana perkara ini disebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya dengan sabdanya: "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari yang di mana amal-amal saleh pada hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada hari-hari ini. Yakni ayyam al-'ashr, hari yang 10 terawal bulan Dzulhijjah. Lalu para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, apakah tidak juga jihad di jalan Allah lebih utama? Qal, kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah
illa rajulun kharaja binafsihi wa malih walam yarji' min dhalika bisyai'. Tidak juga jihad di jalan Allah kecuali seorang lelaki yang keluar untuk berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali dengan membawa sesuatu pun darinya, yakni mati syahid. Tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita berada di hujung-hujung tahun Hijri ini, dan kita berada di 10 yang awal di bulan Zulhijjah ini, bila sama-sama kita jadikan diri kita orang-orang yang berazam untuk kalau kita kerja di company biasanya akhir tahun biasanya dia buat window dressing, nak bagi cantik account dan sebagainya. Kita tuan-tuan, kita terutamanya orang Islam ni di akhir tahun, akhir tahun Hijri, kita sepatutnya bagi cantik akaun pahala kita tu, bagi cantik molek, mula dengan baik, berakhir akaun pahala kita di bulan yang akhir ni dengan baik. Tuan-tuan, inilah perkara yang disebutkan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang Allah cinta dan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal soleh. Tuan-tuan, kita berada di 10 yang awal bulan Zulhijjah dan berada di bulan akhir di bulan tahun Hijri ini. Saya nak ajak tuan-tuan untuk sama-sama kita dengar beberapa pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa kita dengar dalam Hajjatul Wada', hadis berkaitan dengan khutbah Nabi yang terakhir pada haji yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-10 Hijrah. Kita Nabi menunaikan melaksanakan ibadah haji. Nabi sampaikan beberapa pesanan wasiat untuk kita semua, untuk panduan pedoman kita semua. Kerana apa tuan-tuan, kita ni menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sempena tuan-tuan, kita trending beberapa hari ni, orang masing-masing nak jadi pahlawan tuan. Masing-masing nak jadi pendekar, tuan. Ambil semangat mak kilau contohnya. Tuan, tak salah kita nak ambil semangat mak kilau, nak pergi tonton wayang. Tapi tuan, kita pergi tonton wayang, janganlah tonton waktu semayang. Tuan, nak ambil semangat tapi tak menunaikan kewajipan semayang. Pawagam contohnya buka tayangan pukul 7. Nak semayang maghrib 7.26. Paling tidak tuan-tuan, filem ni berakhir 2 jam lebih kurang. Tuan, jadi nak semayang waktu mana? Takkan nak semayang maghrib qada. Ini semua tuan-tuan kena ambil kira. Kita nak ambil semangat, nak jadi orang-orang yang berjuang dengan agama ini, mempertahankan agama yang Allah kurniakan kepada kita, yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan. Kita nak berjuang, berjihad untuk mempertahankan agama, syariat yang agung, syariat yang telah diberi kurniaan besar kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana dalam keadaan kita sekalipun, kita ni tuan-tuan memanglah nak semangat tuan, tapi dari sudut agama ni kena jaga. Contohnya kena tutup aurat dengan sempurna, kena sembahyang di awal waktu, dan semua ni perkara syariat yang telah ditetapkan atas diri kita untuk melaksanakannya. Sebagaimana tuan-tuan disebut, Allah rakamkan dalam surah Ali Imran ayat ke-19. Allah sebut agama yang Allah anugerah kepada kita ini kena pertahan, kena agama yang Allah redha. Sebagaimana Allah sebut, inna dina indallahi al-Islam. Biasa kita baca dalam wirid selepas sembahyang. Allah kata, wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Allah sebut sesungguhnya agama yang benar dan agama yang diredai oleh Allah di sisi Allah ialah agama Islam. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu yang diberikan kitab itu tidak berselisih mengenai agama Islam, dan mereka enggan menerimanya, melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya. Perselisihan itu pula semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka. Dan ingatlah, sesiapa yang kufur ingkar ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisabnya. Tuan-tuan,
kita dalam keadaan macam mana sekalipun, jadi orang Islam kena wajib jaga agama ini. Kenapa disebut agama yang sempurna ialah agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah rakamkan dalam surah Ali Imran ini ayat ke-19. Dan tuan-tuan, kita disuruh bila mana jadi orang Islam kena mentaati Allah dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ada berapa 5 perkara asas dalam agama ini, tuan-tuan. Yang pertama disebut dalam perkara akidah, yang tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berakidahlah dengan akidah yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah. Dan ini benar-benar asas kepada kehidupan beragama kita. Dan yang kedua disebut ibadah. Dan ini semua tak dapat lari. Kalau mengaku jadi orang Islam, kena sembahyang wajib. Dan disebut ni benda-benda yang tidak dapat terpisah daripada kita. Dan perkara ketiga disebut muamalah. Dan muamalah ni di sudut Islam, jauhilah riba. Ambillah perkara-perkara yang halal dalam perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhi riba, jauhi judi dan sebagainya. Dan ini semua perkara-perkara yang sempurna yang telah Allah aturkan untuk kita ikut. Dan yang ketiga disebut muasyarah atau mulakahah. Itu aspek perkahwinan. Nak kahwin, pastikan perkahwinan yang kita jalankan itu perkahwinan yang sah di sisi syarak. Ini semua benda-benda yang Allah dah atur, cuma untuk kita ikut dan tak ikut saja, tuan. Dan yang kelima disebut antara aturan Allah dalam syariat ini ialah akhlak. 5 perkara asal dalam agama. Perkara inilah disebut tuan. Kita ni hidup sebagaimana kata Mak Kilau. Saya petik, saya jumpa kata Mak Kilau. Ni ambil semangat, tuan. Nak jadi pejuang agama ni kena dengar kata-kata juga daripada orang pejuang-pejuang dulu. Antaranya disebut, kalau beragama jangan sekadar berpakaian saja, ini bersyariat. Dia bersih juga tubuhnya yang hakikat. Maksudnya kita jangan hanya nak jaga satu benda tapi mengabaikan perkara yang lain. Tuan-tuan, kita jadi orang Islam, orang yang berakidah. Jangan lupa untuk beribadah. Jangan lupa dalam muamalah Islam. Jangan lupa dalam munahkan Islam. Jangan lupa dengan akhlak Islam. Semua perkara yang sempurna dalam syariat yang dibawa kepada kita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara inilah adalah ayat yang terakhir yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Antara pertengahan ayat itu disebut Al-yawma akmaltu lakum, ayat masyhur yang biasa kita dengar. Allah rakamkan Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madin. Allah rakamkan sekali lagi. Allah sebut, sesungguhnya pada hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu, dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu. Dan ini Allah sebut, nak bagi tahu, dan Allah selalu peringatkan kita bahawa Islam ni agama yang sempurna syariatnya. Kita kena jalankan, menjalani Islam ni sebagai salah satu cara kehidupan kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu disebutkan juga bila mana Allah jadikan kita orang Islam, disebutkan Allah utuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamun nubuwah, khatamun nabiyyin, penutup bagi segala nabi. Dan Allah utuskan Nabi itu bukan setakat untuk manusia, bahkan untuk seluruh makhluk bernama jin dan manusia. Sehingga tidak sesuatu yang halal kecuali yang telah dihalalkan oleh Allah dan telah disampaikan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang haram kecuali apa yang baginda sebut, apa yang Allah sebut tentang pengharamannya. Serta tidak ada undang-undang kecuali yang telah dibawa dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut sebagaimana Allah rakamkan dalam surah Al-An'am ayat 119, ayat yang biasa kita baca dalam majlis khatam Al-Quran. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim. Dan telah sempurnalah kalimah Tuhanmu, ini Al-Quran, meliputi hukum-hukum dan janji-janjinya dengan benar dan adil. Tiada siapa yang dapat mengubah sesuatu pun kalimah-kalimah itu
kalimah-kalimah Allah, dan dialah Allah yang sentiasa mendengar lagi maha mengetahui. Tuan-tuan yang dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mengambil sempena bulan Zulhijjah yang sedang kita berada, tuan-tuan, saya nak berkongsi, tuan-tuan, beberapa pesanan wasiat yang telah dipesankan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya dirakamkan dalam beberapa kitab, disebut antaranya wasiat terakhir Nabi kepada umatnya ketika menajam jamarat, ketika berlaku melontar, tuan-tuan. Nabi sebut dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu, katanya ketika mana aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melempar jumrah dari atas tunggangannya pada hari yang ke-10 bulan Zulhijjah, baginda bersabda, "Litakhudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi." Hendaklah kalian mula bermanasik haji, menunaikan ibadah haji, kerana aku tidak tahu adakah aku masih boleh melaksanakan ibadah haji lagi setelah hajiku ini. Tuan, Nabi ingatkan kita syariat haji, rukun Islam yang kelima yang sedang kita berada di bulan-bulan haji ni, tuan-tuan. Dan kita doakan kita mendapat keberkatan, mendapat sesuatu kebaikan, walaupun ada yang tak pernah pergi haji dan sebagainya. Mudah-mudahan kita doakan, berazam untuk sama-sama dapat peluang menjadi Duyufur Rahman, tetamu Allah yang maha penyayang, yang pengasih untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi pesankan juga, antaranya disebut wasiat Nabi kepada kita dalam Hajjatul Wada', dalam khutbah Nabi yang terakhir dalam peristiwa Haji Wada', Hajjatul Wada' ini. Disebutkan sebagaimana disebutkan oleh Ibn Ishaq, ketika mana Nabi pada 10 hari yang 10 Zulhijjah, Nabi menyampaikan satu khutbah yang sangat menyentuh hati. Disebut Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala. Nabi memuji, membesarkan Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah menyempurnakan syariat ini dengan mengutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan syariat Islam ini. Nabi mempesankan kepada kita semua. Nabi sebut dalam khutbah itu, "Ayuhan nas, wahai manusia, isma'u qawli." Perhatikanlah, dengarkanlah apa yang aku nak cakap ini. "Fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha bihadha al-mawqif abada." Wahai manusia, wahai sekalian manusia, wahai saudara-saudara, ketahuilah, kalau aku sesudah tahun ini, selepas tahun ini, dalam keadaan seperti ini, tidak lagi akan bertemu dengan kamu semua. Ayuhan nas, wahai manusia, inna dima'akum wa amwalakum alaikum haramun illa an talqaw rabbakum ka hurmati yawmikum hadha wa ka hurmati syahrikum hadha wa innakum satalqawna rabbakum fayas'alukum an a'malikum. Nabi pesankan, wahai saudara-saudara, wahai manusia, sesungguhnya darah kamu, harta benda kamu semuanya adalah suci buat kamu, seperti mana hari ini dan bulan ini yang suci sampai datang masanya untuk kamu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti kamu akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ni Nabi ingatkan kita. Orang yang pergi menunaikan haji, orang yang telah menyempurnakan rukun Islam yang 5. Nabi ingatkan kita hari ini, orang yang pergi menunaikan haji dapat haji yang mabrur. Dia tidak ada dosa lagi. Dia dalam keadaan fitrah sebagaimana dilahirkan oleh ibunya. Dan Nabi sebut, kita akan bertemu dengan Allah dalam keadaan fitrah. Dan sudah pasti kita akan bertemu dengan Allah. Kenapa Nabi sebut? Mati pasti akan menemui kita walau di mana saja kita berada. Entah ni Nabi rakamkan untuk peringatan kita. Karena kita hidup ni pasti berakhir dengan kematian. Dan bila mana berakhir dengan kematian, kita akan dihidupkan semula dan dibangkitkan semula, dan hidup selama-lamanya di alam satu lagi, alam mahsyar, alam akhirat sana.
Dan disebutkan oleh Nabi SAW, pada waktu itu kamu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban atas segala perbuatan kamu di dunia. Entah ni Nabi pesan dalam khutbah ni, permulaan khutbah Nabi sebut apa yang kita buat semuanya akan ditanya, akan ditanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi, waqad ballaghtu faman kanat 'indahu amanatun falyu'addiha ila man i'tamanahu 'alayha. Ya, aku sudah menyampaikan cerita ini, aku sudah menyampaikan berita ini, aku sudah menyampaikan risalah ini, kata Nabi. Barang siapa yang diberi kepadanya amanah, dikurniakan kepadanya amanah, tunaikanlah amanah itu kepada sesiapa yang berhak menerimanya. Wa inna kulla riban mawdu'un walakin lakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Kata Nabi bahawa semua riba sudah tidak berlaku, tetapi kamu berhak menerima kembali modalmu. Janganlah kamu buat anaya, zalim kepada orang lain dan kamu pula teranaya. Allah telah menentukan, wa inna riba Abbas bin Abdul Muttalib mawdu'un kulluh wa anna kulla damin kana fil jahiliyah mawdu'un wa inna ma awwala dimaikum adau damu ibn Rabi'ah bin Harith ibn Abdul Muttalib wa kana mustarda'an fi bani Laith فقتلته هذيل فهو أول ما أبدأ من دماء الجاهلية. Kata Nabi bahawa riba isu telah tidak berlaku, tetapi kamu juga berhak menerima modal kamu, modal perniagaan yang kita buat. Entah Nabi sebut modal perniagaan itu tak masuk dalam riba, tapi keuntungan yang dibuat secara perniagaan yang ada unsur riba itu tak boleh nak ambil dan sebagainya, kerana dia punya unsur riba, perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi, janganlah kamu berlaku zalim kepada orang lain dan jangan kamu pula dizalimi. Allah telah menentukan bahawa tidak ada lagi adalah riba, dan bahawa riba Al-Abbas bin Abdul Muttalib semua sudah tidak berlaku, bahawa semua tuntutan darah selama jahiliyah tidak akan berlaku lagi pada hari ini, dan bahawa tuntutan darah pertama yang kuhapuskan ialah darah Ibnu Rabi'ah ibn Al-Harith ibn Abdul Muttalib. Kata Nabi, ya amma ba'd fa ya nas fa inna syaitan qad ya'isa min ayyubada bi ardikum hadhihi abada walakinahu in yuta' fima siwa dhalika faqad radiya bihi mimma tahriquna min a'malikum fahdharuhu ala dinikum. Kata Nabi, wahai saudara-saudara, wahai manusia sekalian, hari ini nafsu syaitan yang minta disembah di negeri ini sudah tidak dapat buat selama-lamanya. Mekah dan Madinah itu selamat daripada penyembahan berhala dan sebagainya. Sebab bila mana berlaku Fatuhul Makkah, dia rubuh-rubuh, dibinasakan segala bentuk asnam berhala dan sebagainya. Dia kata Nabi, tetapi kalau kamu teruskan dia, syaitan itu, walaupun dalam hal yang kamu anggap kecil, yang berarti merendahkan segala perbuatan kamu, nescaya akan senang lenanglah dia. Oleh kerana itu, pelihara agama kamu itu baik-baik daripada bisikan dan hasutan syaitan. Kerana syaitan juga yang boleh mengganggu manusia. Tuan-tuan, Nabi pesankan jaga agama gini, agama yang mensyariat kepada yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam masa yang ada, tuan-tuan, panjang khutbah yang disampaikan kepada oleh Nabi SAW. Cuma saya nak sebut, nak skip beberapa perkara, nak ambil tahu, nak ambil ibarah apa yang Nabi sampaikan sempena bulan Zulhijjah yang sedang kita berada ni, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat ambil sedikit manfaat yang disampaikan kepada oleh Nabi SAW. Dan Nabi sebut, ayyuhan nas, wahai manusia, inna nasi'a ziyadatun fil kufr يضل بالذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليعطوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض وإن عدة شهور عند الله 12 شهر
12 syahra minha 4 hurum thalathatun mutawaliyatun wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Kata Nabi, wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya riba nasiah itu merupakan perkara yang sangat dilarang dan disebutkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang jahiliah dulu mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya zaman itu, zaman yang berlalu, zaman jahiliah sudah berlalu. Hari ini kita entah disebut oleh Nabi kita berada zaman nur Islam, zaman orang sudah menerima Islam dan sampai hidayah Islam, dakwah Islam sampai kepada dia. Dia tidak boleh lagi berdolak dalik nak terima, nak atau menolak apa yang telah disampaikan dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita entah hari ini, kalau kita nak kata saya belum dapat seruan, nanti orang suruh sembahyang, tahu sembahyang, dia saya tak dapat seruan lagi. Macam mana dapat seruan? Seruan Islam dah sampai. Kata Nabi, Islam ni dah sampai. Telah disampaikan kepada kamu daripada satu generasi kepada satu generasi, daripada Nabi, daripada para sahabat, daripada tabi'in dan sebagainya. Dan tentu yang disebut oleh Nabi, bilangan bulan itu ada 12 bulan. Ada 4 bulan yang disebutkan bulan yang sangat dihormati, bulan yang suci. 3 bulan yang berturut-turut, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Dan kata Nabi, dan ada satu lagi bulan penutup, betul bulan yang sedang kita berada ini, bulan Zulhijjah, bulan yang dihormati, bulan yang suci, yang sepatutnya manusia dapat menjaga bulan yang mulia ini. Dan kata Nabi, amma ba'du ayuhan nas, wahai manusia, fa inna lakum ala nisaikum haqqan wa lahunna alaikum haqqan lakum alaihinna alla yutina furushakum ahadan takrahunahu wa alaihinna alla ya'tina bifahishatin mubayyinah فإن فعلت فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح فإن انتهينا فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا وإنكم إنما أخذتموهن bi'amanatillah wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Kata Nabi, wahai saudara-saudara, wahai manusia, sebagaimana kamu juga mempunyai hak ke atas isteri kamu, juga isteri kamu juga mempunyai hak yang sama ke atas kamu. Hak kamu ke atas mereka ialah untuk tidak mengizinkan orang lain yang tidak kamu sukai menginjak kaki ke atas lantai rumah kamu, dan jangan sampai mereka jelas membawa perbuatan keji itu, bawa orang lain yang tuan, ini disebut Nabi pesan, kita tak suka orang lain masuklah rumah kita, begitu juga isteri kita juga tak suka kita melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan keji. Kalau mereka akan melakukan perbuatan yang sama, pisahkanlah mereka di tempat tidur dengan mereka, dan boleh pukul mereka suatu pukulan yang tidak sampai mengganggu memudaratkan tubuh mereka. Bila mereka sudah tidak melakukan perkara itu, maka kewajipan kepada kamu memberi nafkah dan pakaian kepada mereka dengan sopan santun. Berlaku baiklah kepada isteri kamu, mereka itu kawan-kawan yang membantu kamu. Mereka tidak memiliki sesuatu pun daripada kamu mengambil mereka sebagai amanah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kehormatan mereka dihalalkan buat kamu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nanti ni Nabi pesankan bagi kita orang lelaki, Allah bagi amanah dengan perempuan, tunaikan amanah dengan baik, didik mereka dengan yang baik. Sebagaimana juga dalam khutbah nikah disebut, tuan-tuan, nikah ini, tuan-tuan, kita mengambil perempuan sebagai amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Disebut
oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hak seorang isteri ke atas suaminya. Nabi sebut tut'imuha idza ta'imta, wajib beri makan apa yang kita makan, tuan, dengan kemampuan yang kita ada. Kalau kita makan cendol, dia kena makan cendol, tuan, maksudnya dia kena makan benda yang sama dengan apa yang kita makan. Kalau kita makan KFC, pastikan dia juga makan KFC. Maksudnya benda-benda yang mampu kita lakukan, yang kita mampu kita beli untuk mereka. Ini pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebut oleh Nabi, wa taksuha idza tasaita, wajib memberi pakaian. Wala tatribil wajha, dan larang kita ni pukul isteri, terutamanya di bahagian muka. Wala tuqabbih, kita dilarang, seorang suami ini dilarang mencela, menghina isteri dan keluarga isteri. Wala tahjura illa fil bait, dan tidak boleh tinggalkan isteri melainkan ada rumah tempat untuk didiami. Kesemua ini disebut merupakan asas dalam tanggungjawab seorang suami kepada isteri. Perkara ni yang dipesankan dalam khutbah Nabi yang terakhir pun Nabi ingatkan perkara ini. Nak ingatkan kita tuan-tuan, sebagaimana Allah rakamkan dalam surah Tahrim ayat 6. Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu, wa orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah isteri kamu, jagalah diri kamu, jaga ahli keluarga kamu daripada api neraka. Tuan-tuan ni sebut kita ni tuan-tuan orang lelaki pemimpin untuk keluarga kita, sebagaimana yang telah diberi amanat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk panduan, untuk pedoman kita bersama. Selain pada itu tuan-tuan, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya, disebut faqilu ayuhan nas qawli, perhatikanlah kata-kataku ini wahai saudara-saudara. Fa inni qad ballaghtu, aku sudah menyampaikan risalah berita ini kepada kamu. Wa qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadillu abada amran bayyina kitaballahi wa sunnat nabiyyi. Aku sudah menyampaikan risalah berita ini kepada kamu. Ada masalah yang sudah kutinggalkan di tangan kamu, yang sudah jelas kepada kamu segala permasalahan, yang jika kamu berpegang teguh dan kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Berpegang teguhlah dengan kedua-duanya, yaitu kitabullah dan sunnah Nabi, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah ni pesanan yang ketiga. Pesanan yang kelima yang dipesankan kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1 2 3 4, yang keempat. Dan yang kelima kata Nabi, ayuhan nas, wahai manusia, isma'u qawli wa'qilu. Wahai sekalian manusia, dengarkan kata-kataku ini dan perhatikan apa yang aku sampaikan. Ta'allamunna anna kulli muslimin akhun lil muslim, wa anna al muslimina illa ikhwah, fala yahillu limri'in min akhihi illa ma a'tahu an tibin nafsin minhu, wa la tadlimuhum wa la tadlimunna anfusakum. Allahumma hal ballaghtu? Fadhukira li anna an-nas qalu Allahumma na'am, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ashhad, Allahumma ishhad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pesanan yang kelima adalah khutbah Nabi pesan, kamu ketahuilah, mengertilah bahawa setiap orang Islam mengucapkan kalimah syahadah ini adalah saudara bagi saudaranya yang lain, saudara bagi muslim yang lain. Dan kaum muslimin itu semua bersaudara. Tetapi seseorang tidak dibenarkan mengambil sesuatu dari saudaranya kecuali jika dengan senang hati diberikan kepadanya. Janganlah kamu menzalimi diri kamu sendiri. Adakah aku bersampaikan perkara ini kepada kamu? Maka para sahabat menjawab, ya, kamu telah sampaikan wasiat ini untuk kami, 5 perkara penting untuk hidup kami. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, persaksikanlah sudah ku sampaikan berita ini. Tuan-tuan, 5 perkara yang dipesankan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Disebutkan antara yang pertama disebut tuan sebagai khulasah kepada apa yang Nabi pesankan kepada kita ialah tentang kita akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang kita buat di dunia. Tuan-tuan, yang pertama. Yang kedua, ambillah perkara yang Allah halalkan untuk kita dan tinggalkan apa yang telah Allah haramkan untuk kita. Dan banyak benda yang halal yang Allah beri untuk kita, dan benda juga Allah yang haramkan untuk kita, kena untuk tinggalkan. Dan yang disebutkan juga tuan-tuan,
kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingatkan kita bahawa dengan orang perempuan ni kena buat baik, terutamanya isteri-isteri kita. Jaga mereka dengan baik, pastikan mereka hidup dalam keadaan mengikut syariat, tutup aurat dengan sempurna, sembahyang di awal waktu, jaga hubungan kekeluargaan dengan mereka dengan sebaik-baiknya, kerana mereka yang menjadi tanggungjawab kita untuk menjaga mereka, melindungi mereka. Yang keempat, kata Nabi tinggalkan untuk kita dua perkara besar untuk kita ikut, iaitu Al-Quran, Kitabullah dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Islam ini orang Islam yang bersedara. Orang Islam ini hidup dalam keadaan bersedara di atas kalimah la ilaha illallah. Orang yang mengucap dua kalimah syahadah, orang Islam yang bersedara. Jagalah persaudaraan ini dengan baik, dengan mudah nak bergaduh dan sebagainya. Kerana dan kita diikat oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas kalimah syahadah yang kita lafazkan itu, mengikat kita dengan 5 perkara asas ini. Mudah-mudahan dapat kita jaga bersama. Dan yang lain yang dipesankan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ialah agama Islam yang sempurna, syariat ni perlu dijaga dengan sebaik-baiknya. Jangan mudah terjebak dengan hasd syaitan. Jangan mudah terikut telunjuk syaitan. Kerana tuan-tuan, syaitan ni tujuan untuk menyesatkan manusia. Maksudnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir tadi ke muka bumi ni, semuanya akan terkena, akan mudah terjebak dengan syaitan kalau mudah mengikutinya. Dan kita dipesankan kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebut juga oleh para ulama bila mana kita berada di bulan yang mulia ini, bulan Zulhijjah yang sangat istimewa ini. Jangan kita lupa tentang beberapa perkara yang kita mesti ambil berat. Antaranya tuan-tuan, kelebihan-kelebihan yang Allah beri kepada kita. Dan kita sudah melalui ujian bulan Ramadan dengan sempurna, dengan jayanya. Dan kita hari ini berada di bulan Zulhijjah. Dan disebut banyak kelebihan bulan Zulhijjah ini. Antaranya tuan-tuan, Nabi tidak pernah meninggalkan puasa. Tuan-tuan, terutama 10 hari di bulan Zulhijjah ni Nabi berpuasa. Dan tuan-tuan, kita kalau tak boleh nak puasa genap 10 hari tuan-tuan, puasalah pada hari yang ke-8 dan hari yang ke-9 tuan-tuan. Ni boleh disebut puasa tarwiyah dan puasa hari yang ke-9, puasa hari Arafah. Tuan-tuan, ni perkara asas untuk kehidupan beragama kita. Kerana perkara-perkara ni penting untuk kehidupan beragama kita. Selain dari itu tuan-tuan, di bulan yang mulia tuan-tuan, kita kena disebutkan banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya zikir yang diajar kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya zikir yang diajar kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan zikir ni biasanya orang baca pada hari Arafah. Dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah beri kita iman yang mantap, iman yang kuat nak berhadapan dengan ujian dunia yang sedang kita berada ini tuan-tuan. Selain daripada itu tuan-tuan, disebutkan juga tuan-tuan, bila mana kita berada dekat-dekat nak hari Arafah tuan-tuan, ada perkara yang kita kena minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Kena minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampun dosa-dosa kita. Dan ampun dosa, antara perkara penting. Dan minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tulis nama kita sebagai ahli syurga. Tuan-tuan. Dan juga minta kepada Allah, kalau Allah takdirkan kita menjadi ahli neraka, minta Allah padamkan nama kita dalam serai ahli neraka. Dan perkara ini yang diminta. Hadis sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin akthar min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan min an-nar min yawmi Arafah. Wa innahu la yadnu thumma yubawi bihim al-malaikah fayaqul ma arada haula." Kata Nabi, tidak ada hari di mana Allah lebih banyak membebaskan hamba-Nya daripada api neraka melainkan daripada hari Arafah. Dan kita dah tak, orang yang pergi Arafah, pergi menunaikan haji berada pada hari Arafah,
minta kepada Allah, minta selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tak pergi menunaikan haji, ambil barakah hari Arafah tu tuan, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya bebaskan kita daripada api neraka. Minta masukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa yang imam baca tuan sebab sembahyang, Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubah wa 'inda al-mauti syahadah wa ba'da al-mauti jannata wa na'imah. Kita minta kepada Allah kurniakan kepada kami sebelum kami mati ni tuan-tuan ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Saat nak cabut nyawa kita dapat mengucap dua kalimah syahadah, dan ketika mana kita sudah mati dan dibangkitkan kembali bertemu dengan Allah, dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala syurga yang penuh dengan kenikmatan. Ini tuan-tuan semua kena minta, terutamanya di hari yang barakah, hari Arafah tuan-tuan. Tuan-tuan, kita puasa pada hari itu dan kita kena banyak minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pada hari itu sesungguhnya Allah benar-benar mendekat. Kemudian Allah membangga-banggakan mereka di hadapan para malaikat. Allah sebut, Nabi sebut pada hari itu nama-nama orang yang Allah bebaskan mereka daripada api neraka, Allah banggakan mereka. Allah sebut nama-nama mereka di sisi para malaikat. Para malaikat dibangga-banggakan di hadapan para malaikat. Maka fayaqul, beliau Allah berfirman, ma arada haula, apa yang diinginkan oleh mereka, niscaya mereka akan mendapatnya. Kalau kita minta apa dengan Allah pada hari itu, minta Allah ampun dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah ampun dosa-dosa kita sebagai janji Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah agar Allah jadikan kita ahli syurga. Mudah-mudahan kita dapat termasuk dalam kalangan ahli syurga. Dan kita minta juga kepada Allah, ya Allah padamkan nama kita dalam senarai ahli neraka. Mudah-mudahan kita dapat permintaan itu diperkenankan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tuan-tuan? Nabi sebut Allah Subhanahu wa taala bangga dengan hamba-hambanya yang bebas daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, yang masuk syurga Allah Subhanahu wa taala mereka yang beriman. Kenapa tuan-tuan disebut orang yang beriman ni tuan-tuan? Orang yang disebut sebagai orang mukmin. Tuan-tuan, orang beriman ni sebagai mukmin. Mukmin itu salah satu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena tahu nama Allah Subhanahu wa taala yang kita biasa baca dalam dalam Al-Asmaul Husna tuan-tuan. Dalam surah Al-Hashr disebut huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salam al-mu'minul muhaimin. Al-mu'min itu nama Allah. Nama-nama Allah yang indah. Bila mana tuan dipakai kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang mudah-mudahan teraman, orang yang amankan dirinya daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, orang yang beriman mudah-mudahan terselamat, aman dirinya daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini Allah sebut disebut oleh para ulama, orang yang beriman, orang-orang yang hidupnya beriman kepada Allah, melakukan amal soleh, yang bila-mana melakukan kesalahan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan amankan dia daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebut oleh para ulama, antaranya Imam Baghawi menyebutkan orang yang beriman dan orang yang amal soleh ini annahu yu'amminul 'abadi min 'adzabi. Pada hari kiamat Allah akan amankan dirinya daripada api neraka azab Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, mengakhiri kepada tazkirah kuliah maghrib ini tuan-tuan, saya nak mengajak diri saya dan tuan-tuan sekalian, bila kita jadikan diri kita orang yang beriman, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Laksanakan apa yang Allah perintahkan, jauhilah perkara yang Allah larang. Mudah-mudahan hidup kita ni selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ingat pesanan Nabi dalam khutbah yang terakhir ini, kerana khutbah ini dah 1400 tahun lebih tuan, tapi masih lagi sampai kepada kita untuk peringatan Nabi untuk kita semua. Sebelum berakhir hidup kita di dunia ini, buatlah dengan sesuatu kebaikan, terutamanya kepada agama ini, terutamanya orang yang berada di bawah tanggungan kita, isteri dan anak-anak kita. Mudah-mudahan kita selamat daripada api neraka, mereka juga selamat daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Hatta hin kullu hin wa nastaudi'ukumullah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu tak kekurangan diri saya mohon maaf, mohon ampun jika terkasar bahasa, terkhilaf bicara, yang salah minta diperbetulkan. Subhanakallah bihamdihi
Subhanakallahumma bihamdika nashhadu wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا بما ينفعنا ربنا زدنا علما ورزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.